Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Salam kemerdekaan Hari Kebangsaan bagi negara kita Malaysia. Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kali ke-63. Saudara yang dikasihi sekalian, malam ini kita bersama dengan suatu wacana yang akan dibawakan khas anjuran Bintara Institute Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Dan salam kemerdekaan Malaysia kali ke-63. Pada malam ini kita bawakan suatu wacana siasah dengan tajuk Parti Anak Muda Budaya Politik Lama Hanya Pakai Baju Baru. Dan kita bawakan pada malam ini dua orang tokoh anak muda yang akan sama-sama membahaskan topik ini secara langsung. Pada malam ini kita bersama dengan dua orang tokoh muda. Yang pertama adalah Saudara Tarmizi Anwar, Coordinator Institute for Leadership and Development Studies, seorang aktivis sejak zaman mahasiswa sampai ke hari ini. Dan beliau juga antara orang yang giat menggerakkan kegiatan penyelidikan dan juga kesedaran pendidikan politik dalam kalangan warga muda khususnya. Dan panelis kedua kita adalah Saudara Ahmad Farid Sainuri yang merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia MBS. Kita ucapkan selamat datang kepada kedua-duanya dan malam ini kita akan bahaskan topik yang panas agaknya kerana baru-baru ini kita dengar ada ura-ura dan juga khabar yang bertiup tentang perihal adanya inisiatif-inisiatif untuk membangun sebuah gerakan anak muda yang mengkhusus dalam bidang politik, Parti Anak Muda. Juga kita dengar ada Parti Next Gen Party, Parti Jenis Baru dan lain-lain. Untuk kita memulakan bicara malam ini, kita akan mulakan dengan bertanyakan soalan kepada panelis kita. Untuk permulaan ataupun pusingan yang pertama, apa yang kita pergi dulu kepada saudara Tarmizi Anwar. Apa yang anda rasakan, penilaian anda tentang suasana politik, sosiopolitik semasa dalam negara hari ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Fazrul Saleh yang merupakan moderator pada hari ini. Juga kita ucapkan selamat datang kepada kawan kita juga iaitu Ahmad Farid Sainuri yang merupakan Presiden MBS ataupun Majlis Belia Sabah. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput dan berbicara berkaitan dengan perkara ini. Baik, berkaitan dengan soalan, saya fikir sebenarnya adalah suatu yang bukan lagi rahsia. Satu bukan lagi rahsia apabila menyatakan bahawasanya politik tanah air adalah dalam keadaan yang agak kita kata kurang stabil, ataupun kita boleh katakan sebagai satu situasi yang sedang
terombang-ambing, khususnya apabila kita melihat selepas pilihan raya tahun 2018, kita melihat dalam sejarah pertama tanah air Malaysia apabila berlakunya perubahan tampuk pentadbiran kerajaan Malaysia, apabila kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, Coalition Pakatan Harapan telah berjaya memenangi pilihan raya pada tahun 2018. Namun setelah 22 bulan berlaku perubahan sekali lagi pentadbiran kerajaan yang bukan berlaku melalui proses demokrasi secara pilihan raya, tapi ia berlaku secara lompat-melompat di antara beberapa pihak, khususnya dan juga perubahan landscape coalition ataupun gabungan politik tanah air, apabila kita boleh melihat beberapa ahli parlimen khususnya dari pihak Bersatu yang mengambil pendirian untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan membuat satu lagi gabungan baru bersama dengan Perikatan Nasional, di mana bersama dengan beberapa parti yang lain, khususnya parti seperti UMNO dan juga parti PAS, dan juga beberapa parti-parti komponen yang lain lah seperti PBRS dan juga GPS di Sabah dan sebagainya. Dan akhirnya pentadbiran ataupun kita kata satu kerajaan yang baru telah ditubuhkan setelah 22 bulan. Jadi kita ada kerajaan yang baru sekarang yang kita kenali sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. Baik, itu secara asas apa benda yang berlaku, dan saya rasa hari ini adalah kalau kita tengok juga komposisi dalam komposisi dalam parlimen, khususnya apabila kita melihat baru-baru ini apabila undi untuk menukar speaker, kita dapat melihat bagaimana keputusan undian tersebut sangat tipis, yang menunjukkan bahawasanya hanya Kerajaan Perikatan Nasional mempunyai majoriti, tetapi mempunyai majoriti yang sangat sedikit dan tipis. Dan sehingga kini inilah masalah apabila kita melihat bahawasanya apabila ada majoriti yang sedikit ini, jadi yang sedikit ini di mana coalition yang dibuat ini tidak begitu kukuh, apabila kita boleh melihat Perikatan Nasional dalam setiap hari, sebenarnya kedua-dua coalition sebenarnya ada masalah, ada masalah, dan kita boleh lihat bahawasanya mereka bercakap tentang perkara yang ni, kalau di Pakatan Harapan mereka tak selesai isu siapakah Perdana Menteri sebagai contoh, dan juga bagaimana kalau kita melihat pula isu Perikatan Nasional, antara masalah mereka adalah kalau kita tengok dalam tempoh khususnya 3-4 hari ini, di mana beberapa pimpinan utama dalam UMNO cuba menekan ataupun cuba demand supaya pilihan raya diadakan sesegera mungkin atas faktor menyatakan bahawasanya kerajaan yang ada pada hari ini tidak kukuh, dan bermaksud dekat sini kalau kita tengok coalition Perikatan Nasional itu sendiri pun tidak kukuh, dan sepertinya tidak mendapat persetujuan yang betul-betul kukuh dalam kalangan parti-parti komponen. Dan ini adalah benda yang menarik untuk kita tengok dan kita telusuri, di mana kita menyatakan bahawasanya ini adalah satu kondisi yang tak pernah berlaku sebelum ni di Malaysia, tak pernah berlaku di Malaysia. Dan saya fikir ini adalah kelemahan di antara khususnya ahli-ahli politik lama yang sebenarnya tidak memberi fokus utama kepada pentadbiran kerajaan ataupun pentadbiran negara, khususnya dalam membaiki isu-isu kemiskinan, isu-isu politik ataupun isu-isu sosioekonomi. Tapi mereka sibuk untuk berbicara, untuk fokus kepada isu-isu berkaitan dengan isu kuasa, siapa yang nak mentadbir, siapa yang nak jadi Perdana Menteri, siapa yang ini. Jadi isu-isu berkaitan dengan dasar, isu-isu berkaitan dengan penambahbaikan polisi itu bukanlah kata tidak dibincangkan, tetapi tidak menjadi satu benda yang seperti keutamaan, tetapi isu kuasa yang menjadi, dan ini menjadi satu landscape politik yang utama di Malaysia sekarang, dan menyebabkan saya rasa ia memberi kesan kepada khususnya orang ramai, iaitu masyarakat, anak-anak muda,
mereka sebenarnya terkesan dengan perkara ini. Sama ada terkesan melihat sebagai satu benda yang mereka rasa bahawa sangat tak best lah, tak best maksudnya dari segi macam asyik-asyik orang yang sama, asyik-asyik orang ini bercakap soal kuasa, siapa benci siapa, fitnah dan sebagainya. Namun isu berkaitan dengan fokus dalam penambahbaikan polisi, penambahbaikan dasar itu tidak menjadi satu topik perbincangan yang national ataupun menjadi yang membumi di peringkat masyarakat. Bahkan polemik-polemik politik yang menjadi lebih kita kata apa, menjadi satu isu yang lebih ke depan berbanding isu-isu berkaitan dengan dasar ataupun penambahbaikan. So itu adalah secara asas apa yang saya lihat politik tanah air ini, iaitu yang pertama, kalau saya boleh rumuskan sedikit, yang pertama adalah kedua-dua pihak khususnya sama ada kerajaan ataupun bangkang, kedua-dua koalisi ini ataupun gabungan ini mempunyai permasalahan yang tak selesai, mereka banyak isu-isu mereka yang tak bersama. Itu yang pertama. Dan kedua, saya rasa isu-isu berkaitan dengan berkaitan dengan kuasa itu menjadi satu yang lebih diutamakan berbanding dengan isu-isu berkaitan dengan penambahbaikan dasar ataupun untuk khususnya untuk memperbaiki sosioekonomik dan juga masyarakat di Malaysia lah. Itu secara asas apa yang ingin saya terangkan. Baik, terima kasih. Tarmizi ada sebut tadi soal Malaysia yang baharu ini, ya, setelah PRU 14 merupakan suatu istilah Malaysia baru itu sendiri merupakan suatu laungan spontan, jadi manifestasi aspirasi rakyat selepas pilihan raya, menjatuhkan rejim yang lama dengan hasrat dan harapan agar ada penambahbaikan. Kita lihat bagaimana manifesto Pakatan Harapan waktu itu cukup didambakan supaya berlakunya perubahan. Tapi apakah ini perangai orang politik masa belum berkuasa? Barangkali pijak semut pun tak mati. Tapi bila dah dapat power, dah merasai sedapnya berkuasa, maka kita tahulah sendiri macam mana keadaannya. Nak tanya kepada Saudara Farid, selaku anak muda yang nampak gayanya berpotensi untuk ke depan ni. Macam nak pergi jauh je Farid ni. Untuk makluman, Saudara Farid ni orang Borneo. Kita memang pendukung bangsa Borneo sebenarnya. jadi nak dengar apa cerita Farid. Ya, apakah orang politik memang macam tu? Kalau belum dapat kuasa, janji-janji manis ya bukan main. Tapi dah dapat kuasa tak boleh pakai. Ya. Macam mana Farid pandangan? Baik, terima kasih Saudara Fazril. Boleh dengar suara kan? Clear? Boleh dengar? Clear? Hello? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada penganjur kita pada malam ini untuk wacana siasah Bitara dan Abim, dan juga mungkin Saudara Fazril lah yang tidak pernah melupakan suara representatif daripada Kepulauan Borneo. Jadi untuk topik malam ini sangat menarik dan sangat menepati dengan situasi semasa politik baik di peringkat negeri Sabah ataupun peringkat nasional. Menarik untuk dibincangkan bukan sahaja dalam kalangan anak-anak muda, tapi seluruh Malaysia. Yang pastinya kita kena terima, sedia maklum juga Saudara Fazil sudah bangkitkan tadi bahawa sudah dapat jawatan, sudah dapat position yang tertentu, akhirnya tidak dapat komit dengan segala manifesto perjanjian yang sudah dibuat sebelum ini. Tapi saya bersikap mungkin sedikit optimis lah ya. Walaupun dalam cabaran-cabaran politik, sebab agenda perubahan yang cuba dibawa seperti reformasi institusi dan juga pelbagai lagi inisiatif baharu yang dibawa dalam politik baharu ini, pastinya mustahil untuk berlaku dalam masa yang singkat.
Ya, cuma so kita perlu pelajari juga politik antarabangsa, contohnya situasi yang sangat mirip dengan keadaan di Malaysia. Contohnya di Jepun, sebuah rejim yang ataupun parti lama yang sudah memerintah lebih 60 tahun akhirnya ditukar dengan parti yang baru, tapi dalam masa yang singkat juga bertukar balik, berpatah arah. Maknanya sesuatu yang sudah menjadi budaya dalam pengurusan, dalam operasi harian ataupun boleh katakan landscape politik negara, pastinya tidak mudah untuk diubah dalam masa yang singkat. Ya, kerana kita pun sudah maklum bahawa ini melibatkan bukan sahaja dari segi perubahan top to bottom, tapi juga bottom top. Maknanya bukan sekadar tukar pemimpin, tukar YB, tukar menteri, semua isu akan selesai. Tidak. Nah, lebih-lebih lagi Malaysia yang mempunyai bukan sekadar keadaan geografi yang sangat berbeza, tetapi juga landscape sosio-politik yang sangat unik di setiap wilayah. Ya, contohnya di Tanah Melayu sekian-sekian politiknya, naratifnya begitu, bangsa, agama. Tapi kalau di Kepulauan Borneo, naratifnya cukup berbeza dan tidak boleh juga disamakan Sabah Sarawak. Sarawak pun lain politiknya, Sabah juga lain. Jadi perubahan yang kita cukup awal ini mungkin akan ambil masa, tapi perlukan komitmen dan juga agenda-agenda yang bukan setakat merubah, tapi juga bagi saya mungkin sedikit disruptif. Saya suka guna istilah-istilah yang mungkin sudah berjaya dijalankan dalam dunia kapitalisme. Contohnya kita sudah ada syarikat kereta terbesar tanpa kereta, contohnya Grab. Tidak memiliki sebiji kereta pun, tapi merupakan penyedia perkhidmatan kereta terbesar yang sudah merosakkan industri taksi dunia. So itu kaedah-kaedah disruptif yang kita perlu juga perkenalkan dalam dunia politik, tapi yang saya pikir tidak semudah dalam dunia kapitalisme. Jadi proses ini perlu dilalui. Kita perlu terus bersikap optimis, perlu bersikap positif, agar kita boleh jalankan setiap agenda itu secara berfasa, dan juga setiap platform, setiap foundation asasnya itu dibina secara kukuh dan juga boleh terus dibangunkan dari masa ke masa walaupun ambil masa. Kita kena bersedia untuk melaksanakan agenda perubahan ini walaupun mengambil masa 20, 30 years, 50 years ke hadapan. Jadi saya pikir situasi politik nasional dan juga peringkat negeri Sabah lebih kurang. Cumanya ketika ini Sabah sedang menghadapi krisis politik yang sangat unik juga boleh dikatakan, apabila DUN akan dibubarkan untuk memberi laluan kepada PRN. Kerana ada beberapa ahli Dewan Undangan Negeri yang memilih untuk tidak lagi menyokong kerajaan yang dipimpin oleh Warisan Plus, dan akhirnya kita sekarang berhadapan dengan PRN yang tidak lagi muktamad akan berlaku atau tidak, kerana banyak lagi podcast yang sedang perlu diselesaikan sebelum kita menghadapi PRN. Ini juga telah mencetuskan rasa tidak senang dalam kalangan rakyat, rasa muak dalam kalangan rakyat yang tidak dalam lingkungan politik. Tapi kalau dalam kalangan ahli-ahli parti sangat gembira, kerana ini pesta demokrasi yang mereka sangat nanti-nantikan. Tapi untuk rakyat biasa yang tidak mendapat manfaat secara langsung, mana bukan kontraktor yang dapat imbuhan daripada perubahan kerajaan ataupun lantikan-lantikan politik dalam GLC yang mendapat manfaat secara langsung dalam perubahan-perubahan kerajaan, rakyat biasa sudah kelihatannya muak untuk berhadapan dengan politik yang boleh dikatakan cacat merbau. Cukup setakat itu, Saudara Fazal, kita teruskan, kita sambung lagi dengan round seterusnya. Baik, Tarmizi sebut fokus politikus bukan pada reform, kan? Jadi dia duk berebut power, berebut kuasa segala macam. Farid pula sebut kata kita kena optimis, kena bagi peluang. Okey, sekarang ni nak bercakap soal macam mana orang muda berperanan. Satu part
jadi pemimpin ini bukannya, maksudnya jadi pemimpin politik, jadi pemimpin negara, bukan macam jadi ketua darjah. Betul saya fikir kawan-kawan setuju jadi ketua darjah ke? Tidak. Dan dalam masa yang sama, rakyat punya ekspektasi tersendiri. Maksudnya kita ada harapan, ada keinginan untuk melihat dan punya sangkaan yang cukup tinggi. Maksudnya expectation kita cukup tinggi terhadap kepimpinan. Jadi adakah peluang ni Tarmizi ya? Adakah kita ni nak buat eksperimen pula? Bagilah orang muda. Kan orang muda ni apa namanya? Lepas tu bila dia buat silap lepas tu kata, inilah orang muda buat silap. Hampa ingat ni ketua darjah ke? Kan? Jadi Tarmizi sila sikit komentar tentang perkara tersebut. Baik, terima kasih Fazril. Baik, persoalan berkaitan dengan kalau kita bagi peluang pada orang muda untuk terlibat dalam pentadbiran kerajaan ataupun pentadbiran negara lah. Saya fikir saya setujulah bahawasanya memilih pemimpin ataupun tanggungjawab mentadbir negara ini bukanlah satu tanggungjawab yang senang. Yang pertama yang bukan yang senang. Yang kedua adalah bukannya kita nak pilih orang kata ketua kelas ataupun ketua darjah di mana nampak macam main-main kan, tapi sebenarnya kita nak mentadbir sebuah negara, kita nak menguruskan pembahagian kek negara di mana ini menjadi satu perkara yang sangat penting dalam untuk memastikan kebajikan orang ramai, masyarakat ataupun rakyat khususnya terjaga. Saya sebenarnya agak kurang bersetujulah biasa. Kita tak nafilah sebenarnya. Saya kurang bersetuju apabila kita menyatakan bahawasanya kalau orang muda waktu sekarang lah nak buat nak buat salah kan, supaya orang muda ini belajar, nanti bila dah tua nanti baru kita mentadbir dengan baik. Ni saya rasa satu kenyataan yang saya kurang bersetuju, di mana walaupun anda sebagai seorang orang muda tetapi anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap tingkah laku, setiap keputusan yang diambil mesti mencerminkan satu keputusan yang tuntas. Satu keputusan yang bijak, satu keputusan yang kita anggap matang untuk memastikan keputusan tersebut tidak salah. Kita sebagai kalau dianggap orang muda itu sebagai seorang pemimpin, tidaklah boleh kita nyatakan bahawasanya sebabkan anda orang muda jadi tak kisahlah anda buat salah. Sebab kita kena ingat buat salah ni dia tak ada usia. Buat salah ni orang tua pun buat salah. Pemimpin yang berusia pun dia tetap buat salah. Cuma macam mana, dan tak ada pun satu confirmation menyatakan bahawasanya kalau orang tua dia takkan buat salah. Kan? Maksudnya percentage dia lagi kurang ke apa tidak. Kita tak nafi bahawasanya pengalaman itu main peranan, tetapi kita tak boleh nyatakan bahawasanya kalau orang tua ataupun orang yang lebih berusia dia tahu semua benda. Tidak. Mereka juga mungkin akan melakukan kesalahan. Jadi di sini apa yang kita kena ingat sebenarnya adalah kita kena membuat keputusan dengan satu kaedah yang kita lihat holistik. Kita mengambil kira pandangan pelbagai pihak, kita mengambil kira pro and kontra keputusan tersebut diambil. Namun apa yang saya ingin tekankan sebenarnya adalah keadaan di Malaysia, khususnya hierarki sistem politik di Malaysia ini tidak membantu untuk anak muda terlibat secara aktif, partisipasi dalam konteks pembuatan dasar ataupun pembuatan keputusan besar berkaitan dengan negara. Anak muda sering diletak dalam sayap pemuda yang tidak pun sebenarnya bertanggungjawab ataupun mempunyai kuasa dalam membuat keputusan secara total untuk sesebuah pergerakan parti. Itu yang pertama. Dan kedua, begitu juga saya melihat bahawasanya dalam isu sama ada kabinet dan sebagainya, kita tak mahu anak muda ini dijadikan sebagai satu token, iaitu hanya wakil, letak wakil anak muda. Kita considerlah anak muda itu sebagai seorang yang telah pun dipenuhi representasinya, suaranya telah didengari hanya kerana ada seorang anak muda. Ini adalah satu kaedah yang salah. Kerana anak muda juga boleh berfikiran orang tua. Orang tua dalam kata-kata konteks yang tidak progresif. Tak semua orang tua itu tidak progresif. Ada orang tua yang berfikiran muda,
yang kita kata apa, yang cerdas, yang fresh, segar pemikiran dia. Jadi apa yang saya ingin nyatakan bahawasanya adalah sebenarnya kita perlu memberi ruang yang lebih besar kepada anak muda untuk terlibat secara lebih aktif dalam pembuatan keputusan penting, khususnya negara. Tidak cukup untuk negara tetapi juga di semua peringkat, termasuklah sama ada di peringkat negeri, di peringkat PBT, di peringkat apa sahaja. Ini termasuklah juga dalam peringkat parti politik itu sendiri, di mana parti politik ini menjadi satu entiti yang sangat penting dalam untuk kita melihat aktor-aktor politik di Malaysia. Itu yang saya rasa kita kena tekankan, di mana anak muda tidak, kadang-kadang masalah dia, anak muda ni diberi peluang tapi anak muda tak nak participate. Saya rasa dia perlu berlaku dengan dua cara, iaitu pertama, secara strukturnya mesti memberi ruang kepada anak muda untuk terlibat, dan kedua, anak muda kena terlibat, anak muda kena ambil keputusan, kena berani untuk terlibat secara langsung dalam ahli ehwal perkara yang seperti ini. Mereka tidak lagi boleh menyatakan bahawasanya tak apalah, bagilah orang lain. Tidak, pada akhirnya kalau mereka membuat begitu, orang-orang yang telah mempunyai kuasa, walat, dan mereka akan buat keputusan. Kerana tak ada orang yang challenge idea mereka. Tak ada orang yang boleh menyaingi mereka. Dan ini saya rasa peranan anak muda, mereka perlu terlibat secara langsung, mereka perlu berani, dan mereka juga apabila mendapat, katakanlah diberi jawatan ataupun digelar sebagai pemimpin, mereka perlu bertanggungjawab terhadap tanggungjawab yang diberikan. Mereka tidak boleh, kita kata sebagai seperti melepaskan batuk di tangga kan. Kita tak nak benda-benda tu. Kita nak bila mereka diberi tanggungjawab dan mereka dapat tanggungjawab tersebut, mereka kena berfikir secara matang, mereka kena juga membuat keputusan, mengambil kira semua faktor. Jangan kata disebabkan dia orang muda jadi dia boleh buat salah. Saya stop dekat situ, kita sambung nanti. Muda ni kena diberi peluang. Dalam masa yang sama, Sir Tamizi sebutkan bahawa anak muda ni kalau dalam politik, dalam parti, dia letak di sipi-sipi je, letak di sayap, kan? Tak letak di kepala, letak di sayap aja, di ekor. Jadi, dan dia juga sebut tadi, orang muda perlu berani, perlu terlibat. Jadi saya nak tanya kepada Sir Farid, kalau macam ni lah keadaan yang dalam parti, dua keadaan, ya. Sama ada pertama, orang muda ni memang tak kompeten. Sebab tu duduk di sayap aja. Duduk di ekor. Jadi kalau betul power orang muda ni, cubalah lawan. Cubalah cepat sikit naik kan, macam mana bersaing dan sebagainya. Itu pertama, satu keadaan, ya, satu sisi. Apakah itu keadaan orang muda? Ataupun yang kedua, memang orang muda tu memang sengaja tak diberi. Hanya nak disuruh jadi macai-macai aja. Ya, kalau nak letak kerusi apa segala macam, letak lu orang tua. Orang muda ni hujung-hujung rancangan, tempat-tempat yang tak boleh menang. Macam itulah. Mungkin ya, saya nak tanya apa pandangan Farid. Baik, ini discussion yang kita perlu juga rungkai dengan baik, kerana kita tidak boleh semudah itu membezakan kualiti bagaimana anak muda ataupun warga yang lebih lanjut usia dalam memberi khidmat, ataupun kita membedakan integritinya. Kerana tidak semestinya yang muda itu lebih wibawa, lebih berintegriti, lebih mampu untuk menyampaikan khidmat berbanding yang tua. Dan tidak semestinya juga yang tua itu lebih kualiti dengan serba-serbi pengalaman yang mengatasi anak-anak muda. Tidak semestinya begitu. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu juga rungkai sejarah panjang landscape politik negara, baik di seluruh negara ataupun di peringkat negeri. Sememangnya sudah dibangunkan dengan satu budaya dan juga satu sejarah yang sangat panjang. Jadi dalam mendepani budaya yang sudah tercipta, yang sudah terbina kukuh dalam sesuatu parti, pastinya mustahil juga untuk anak-anak muda penetrate kubu kuat yang sudah dibina lebih puluhan tahun lamanya. Sebab tidak semestinya kita perlu berhadapan dengan
tembok yang menghalang daripada perubahan-perubahan itu dilaksanakan, suara-suara anak muda itu lebih signifikan dalam sebuah parti politik, tidak semestinya kita perlu berhadapan dengan secara bertentangan. Ya, jadi saya bersikap terbuka terhadap agenda-agenda baru, ide-ide baru seperti penubuhan parti yang berasaskan penglibatan anak muda di peringkat membuat keputusan dan juga di peringkat pelaksanaan. Ya, karena kalau dalam suatu parti besar, saya pemuda ini tidak walaupun terlibat dalam decision making, tapi akhirnya akan di outnumbered oleh golongan-golongan yang lebih senior dan lebih influential dalam parti yang sudah sekian lama tertumbuh dalam puluhan tahun. Jadi tidak semestinya kita perlu berhadapan sedemikian rupa untuk memenangi suatu uphill battle. Kalau mau bertentangan secara berdepan mungkin kita akan langgar dinding, tapi kalau kita corner sedikit, kena corner dari belakang, kemungkinan besar kita boleh merubah landscape politik negara dengan contohnya salah satunya penubuhan parti yang berasaskan anak muda. Karena kita kena paham demokrasi ini yang diamalkan di Malaysia ini juga sangat cenderung yang akan menang itu adalah berdasarkan bilangan, numbers. Jadi boleh jadi juga suatu masa nanti kiranya ada gerakan politik yang berasaskan golongan-golongan yang muda yang bukan mengenepikan parti-parti yang lebih punya pimpinan yang senior, tetapi dalam masa yang sama menyantuni juga, karena saya tidak yakin bahwa sebuah parti yang muda itu boleh menguasai keseluruhan. Contohnya kursi parlimen, pastinya perlu ada rundingan dengan parti-parti besar yang lain yang mempunyai akar umbi yang sangat kuat, dan parti-parti lain ini juga mempunyai sejarah yang panjang, sehingga kan akar umbi itu hidup bersama, maksudnya istilahnya ini membesar dan memang hidup matinya itu dengan parti itu, berbanding dengan gerakan-gerakan baru yang kita coba. Ada beberapa tokoh-tokoh yang coba bawa untuk memperkenalkan parti politik yang berasaskan anak-anak muda untuk membina naratif baru dalam landscape politik negara. Maknanya kita perlu bersikap terbuka untuk menerima kaedah yang saya boleh ibaratkan, kalau tidak dapat pakai pintu, kalau tidak dapat berhadapan perang dengan warlords, ini macam saudara Tarmizi sebut, apa salahnya kita pakai kaedah-kaedah lain yang mungkin satu masa nanti, especially bila undi 18 akan termasuk dalam senarai pengundi nanti, betapa signifikannya parti yang berasaskan, yang dipimpin oleh anak-anak muda yang membuat keputusan dari kalangan anak-anak muda sendiri mempengaruhi landscape politik negara. Itu kita akan ambil juga ambil maklum juga pengaruh yang boleh dibawa oleh mereka ini, golongan yang lebih ramai dan juga membawa ide-ide yang lebih agresif, dan mungkin satu masa nanti boleh merubah secara keseluruhan, atau kalau tidak pun at least setengah daripada budaya-budaya lama dalam politik parti-parti lama ini. So Farid nampak gayanya macam bahawa populasi penduduk Malaysia bagi suku pertama tahun ini mencecah 32.7 juta orang. Dalam masa yang sama, populasi di sudut belia usia 15 sampai 30 tahun, ini merujuk kepada Dasar Belia Malaysia, itu sudah mencecah 10 juta orang kurang lebih. Pastinya ialah kalau masuk umur mengundi dan sebagainya, itu akan ada jumlah yang lebih lagi. So Farid nampak macam sokong parti anak muda bersikap terbuka, katanya jadi kena ada satu gerakan politik, kita kena try ya. Tapi masalahnya kita pernah ada menteri, dibanggakan menteri ni muda kan. Tak tahulah jadi tak jadi, pramatang ke atau macam mana, saya tak pasti. Tapi saya rasa Tarmizi ada pengalaman kan. Tarmizi ni nampak macam
macam ada terlibat dengan sesuatu gerakan. Jadi kita tanya sikit Encik Abdul Tarmizi. Ada ke parti anak muda ni? Boleh pakai ke? Kan? Cuba bagi komentar. Baik, terima kasih Fazril. Saya fikir kita harus akui lah, kita belum ada sejarah politik, kata apa? Kita tak ada sejarah penubuhan parti anak muda. Of course lah, kita ada beberapa orang yang dulu, kalau kita ada Ahmad Bustamam, Dr. Burhanuddin Hilmi, beberapa orang yang pada usia mudanya menubuhkan parti, tapi tak dikenali sebagai parti anak muda lah. Dan begitu juga kita ada sejarah yang panjang sebenarnya. Kalau kita tengok beberapa ahli politik kita yang seperti even Kit Siang, Lim Kit Siang, pada ketika dia menubuhkan parti umur dia lebih kurang 20-an. Kemudian kita ada lagi seperti Datuk Seri Najib yang menjadi menteri besar pada usianya akhir 20-an. Jadi benda ni adalah satu benda yang kita kata mungkin biasa untuk anak muda terlibat dengan politik, tetapi kita tak pernah dengar pun sebenarnya, ataupun jarang sekali kita dengar parti politik berteraskan anak muda. Bermaksudnya anak muda masuk ataupun anak muda menubuhkan parti sendiri untuk buat satu movement ataupun gerakan di negara kita. Baik, jadi untuk apa yang kita bincang sebenarnya adalah satu assumption lah. Kita tak boleh nak kata, sebab benda tu tak berlaku lagi. Benda tu tak berlaku lagi, di mana saya fikir ini adalah satu eksperimental yang perlu dilakukan, yang tak salah kalau dilakukan. Sebab saya fikir ini adalah satu benda yang sangat menarik untuk kita explore, di mana kita cuba disrupt the hierarchical system yang ada dekat dalam politik kita. Kerana kalau kita lihat, sebenarnya saya berpendapat, kalaupun katakanlah tiba-tiba ada sebuah parti anak muda baru yang ditubuhkan, di mana kita tak selesai lagi, saya percaya bahawasanya perbincangan ini masih belum selesai dan masih terus berjalan, di mana kesan daripada penubuhan parti anak muda ini sepatutnya dan diharapkan akan memberi kesan kepada parti-parti yang lain, parti-parti politik yang lain, di mana parti-parti politik ini terpaksa untuk mengambil satu inisiatif ataupun satu tindakan meremajakan ataupun memudahkan parti-parti mereka, dengan dalam erti kata lain meletakkan lebih ramai calon-calon muda, ataupun mengenengahkan ramai lagi ahli-ahli politik muda dalam parti politik mereka, khususnya untuk menjadi pimpinan utama. Tidak semestinya jadi pimpinan sayap. Pimpinan sayap ni kita tahu dah memang orang muda. Kalau wanita tu, dia ada wanita muda pula, ada wanita tua, kan. Kalau kita kata sayap pemuda ni, kita tahu dah okey, orang muda. Cuma apa yang kita nak adalah kita nak lihat bagaimana keterlibatan, seperti mana kita tengok baru-baru ini UMNO sendiri memberi ruang kepada Sharil Hamdan untuk menjadi ketua penerangan. Ini saya rasa satu inisiatif yang baik. Di mana kita harus puji langkah untuk meremajakan parti. Tapi pada masa yang sama, ketua pemuda mereka pula lebih kurang dalam 44 tahun, 40 lebih. Bukanlah kita kata ni tak, tapi maksudnya dekat sini adalah ini adalah satu proses. Kita kena ialah satu proses. Satu proses di mana satu proses untuk memberikan ruang kepada anak muda, khususnya orang-orang yang fresh, orang-orang yang bukan kata mereka ni tak ada pengalaman. Kita kena ingat, bukan mereka ni tak ada pengalaman langsung. Mereka ada pengalaman, tetapi pengalaman mereka of course lah berbalik kepada mereka punya bidang kerja sebelum ini. Apakah yang mereka buat, jadi pengalaman mereka itu berdasarkan daripada background ataupun latar belakang, sama ada pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Tapi untuk mengatakan bahawasanya mereka ni langsung tak ada pengalaman, itu saya rasa kurang tepat. Kita harus juga menghargai pengalaman-pengalaman yang mereka ada. Kita harus juga hargai sebenarnya pengalaman-pengalaman mereka ada itu sebenarnya mungkin dan akan memberi makna dalam politik itu sendiri. Dan sebab itu saya sangat positif. Ini adalah satu benda yang biasa. Kadang-kadang bila kata orang-orang kurang matang, itu biasalah kritikan, pandangan terhadap seseorang. Tapi pada masa yang sama saya melihat bahawasanya sebuah sistem, kalau sebuah parti anak muda ini berjaya ditubuhkan, saya rasa masih lagi banyak benda yang perlu difikirkan. Contoh isu-isu political funding,
yang mana political funding ini bukan hanya masalah budaya tau, tapi masalah struktural ataupun masalah sistem yang ada dalam negara kita. Dan isu seperti grassroots, dan adakah anak muda ini keterlibatan mereka itu hanya melihat sebagai satu kumpulan elitis ataupun kumpulan yang berada di bandar, tapi tidak kumpulan yang kita kata yang mempunyai gerak kerja di bawah. Dan ini adalah perkara-perkara yang perlu kita tuntaskan apabila parti anak muda perlu dimulakan. Kerana kita lihat parti anak muda tak semestinya didokong ataupun diangkat oleh orang-orang muda, tetapi kita percaya bahawasanya parti anak muda juga boleh diangkat dan diaspirasikan oleh mereka-mereka yang usia lanjut. Kerana kecerdasan, kerana usaha anak muda itu dilihat lebih progresif. Kerana itu saya melihat bahawasanya tak mustahil parti anak muda ini boleh dibuat, tetapi sudah tentu banyak perkara yang perlu diberikan perhatian selain daripada title anak muda. Kerana title anak muda semata-mata tidak akan menyelamatkan Malaysia ataupun yang menyelamatkan negara ataupun menambah baik sistem ada dalam negara, tetapi idea yang muda itu, yang lebih segar, yang lebih progresif, yang lebih baik perlu diangkat dan perlu dipraktiskan bagi memastikan sistem negara kita dapat diperbaiki secara tak langsung ataupun seterusnya membaiki landscape politik tanah air kita. Baik. Terima kasih. Saudara Tarmizi itu nampak cuba menjadi objektif. Maksudnya cuba memahami bahawa inilah landscape politik negara. Macam soal funding tadi disebut, ya, soal sistem kita, soal macam mana adanya warlord dan elit yang mengaturkan. Sebab tu saya agak pesimis tadi. Soal kita pernah ada tokoh yang jadi menteri muda, banggalah jadi menteri yang semuda. Sebelum jadi menteri, sebelum menang sembang bukan main. Tapi bila jadi menteri hampir. Kan? Kita nampak sendiri benda tu, nampak kegagalannya, nampak ketidakmatangan yang mengatur orang kiri kanan dia, dan nampak dan keputusan yang dibuat cukup menghampakan. Tapi bukan nak salah dia. Salah sistem lah kan. Betul tak? Salah lah parti politik, salah orang tua, salah sistem, salah warlord, salah elit, ya. Jadi atas sebab itu, maka bila nak buat satu inisiatif baru, ada retorika-retorika yang diulang-ulang pakai. Sebab tu tajuk hari ni, Parti Anak Muda, budaya politik lama hanya pakai baju baru. Kan? Saya nak tanya kepada Farid. Mizi jangan marah. Saya nak tanya kepada Farid. Pandangan ramai, orang politik ni licik dan jahat. Ada warlord lah, ada elit lah. Ya? Dan kita duduk dalam sistem yang susah sekali kita nak ni. Sebab tu saya pun agak bersetuju dengan bila disebut oleh Tarmizi, kita kena ada disruption. Kan? Cuma soalnya Farid duduk di Sabah. Barangkali Sabah tu ada sikit berbeza. Saya pun ada sikit pengalaman duduk di Borneo ni, memang nampak berbeza betul. Kan? Cuma kalau sekiranya Farid diberi peluang ataupun Farid nampak ada ruang untuk Farid merubah keadaan ini dengan memasukkan diri Farid ke dalam sistem, apa nak buat? PRN dah dekat. Kalau nak kempen, sistem apa tu Syed? Sistem apa tu? Kena clear. Masuk dalam sistem lah. Okay, silakan Farid. Baik, mungkin untuk memudahkan bicara, memudahkan pemahaman mungkin para pendengar, kita kena maklum bahawa perubahan yang berlaku ketika PRU14 itu adalah suatu tsunami politik. Tsunami politik yang boleh kita ibaratkan ialah tsunami kan, so adalah yang surfing atas tsunami itu bersama-sama dalam perubahan itu, dalam ombak yang besar itu. Segala kualiti-kualiti yang ada pada ketika itu. Jadi isu, walaupun ada tokoh muda yang diangkat jadi menteri dan sebagainya, itu hal lain. Maknanya tidak semestinya yang diangkat ketika itu adalah yang terbaik dari kalangan anak muda seluruh Malaysia. Cuma ketika itu sahabat kita juga tu YB yang muda dan berjaya menjadi menteri pada PRU14 yang lepas,
mendapat peluang yang sangat baik ketika itu untuk menunjukkan bahwa anak-anak muda mampu bukan sekadar berpolitik tetapi mampu juga memberi khidmat dalam sebuah kementerian sebagai seorang menteri. Cuma lompang semisal itu kita faham kerana setiap yang ini naik itu ada juga kelemahan masing-masing, dan mungkin juga persiapan dari segi penglibatan anak-anak muda sebelum memasuki politik dan juga sebelum menjadi seorang orang penting, maknanya decision maker dalam suatu kementerian itu mungkin tidak cukup persiapan yang disiapkan sejurus selepas menang dalam suatu tsunami politik yang berlaku secara mendadak. Jadi kita perlu paham juga proses itu perlu berlaku. Ini proses menyiapkan pimpinan muda yang punya cukup equipment, cukup peralatan ya untuk satu menghadapi mehnah dan tribulasi dalam politik ini ya. Dia punya silat dalam politik itu perlu bersedia. Dan kedua, once dia memasuki sistem sebagai saudara Fadil sebut tadi, dia sudah bersiap siaga untuk menawarkan khidmat dengan memahami selok-belok bagaimana civil servant works, macam mana kerja pejabat awam itu dilaksanakan, bagaimana sistem penyampaian kepada rakyat itu dibuat ya, agar dia berkesan dan tidak meminggirkan satu peranan dalam kementerian secara keseluruhan ya, karena anak-anak muda ini kadang-kadang dia terlalu agresif hingga kan dia mengenepikan peranan agensi lain dalam sebuah institusi kerajaan yang begitu besar. Jadi sistem penyampaian itu tidak berlaku dengan baik. Jadi sebab itu juga selain daripada penyiapan anak-anak muda dalam memasuki arena politik, perlu juga pengalaman dalam bergerak, diberikan akar umbi. Ini memang sangat kritikal kerana kebetulan yang saya tidak setuju untuk menidakkan usaha seorang tokoh muda YB yang sangat muda, bawah 30 tahun, untuk mengetengahkan idea politik yang berasaskan sebuah parti politik yang berasaskan anak-anak muda, contohnya bawah 45 tahun atau 40 tahun. Ianya juga berlaku di Indonesia dan juga Thailand, France sekalipun. Tapi dalam masa yang sama kita tidak boleh juga menidakkan usaha ini. Ya. Cuma dalam persiapan untuk menyiapkan sebuah gerakan baharu ini tidaklah wajar kiranya hanya dipimpin oleh belia-belia yang daripada keluarga yang berpendapatan tinggi, keluarga yang sudah cukup stable ya. Dari latar belakang sosioekonomi juga sangat berbeza. Dia sangat lain kalau kita bandingkan dengan anak-anak muda yang menghadapi masalah bila sudah habis belajar, tidak ada pekerjaan, keluarga juga tidak mempunyai kestabilan ekonomi untuk menjadi safety net kepada anak-anak ahli-ahli politik muda untuk berperan dan turut serta secara committed dalam gerakan parti politik. Adalah tidak adil kalau kita hanya dengan sekelompok golongan anak-anak muda yang daripada latar pendidikan, latar profesional, semata-mata dalam sebuah gerakan politik yang pastinya akan mengenepikan anak-anak muda yang terpinggir, yang tidak mempunyai latar belakang yang lebih kurang sama dengan golongan-golongan yang so-called elite ini. Kerana keluarga mereka juga sudah cukup stabil. Jadi sebab itu mereka mampu untuk memberi masa mereka untuk berpolitik, berbanding dengan anak-anak muda yang contohnya habis SPM saja perlu sudah mencari sara hidup untuk keluarga. Jadi mereka tidak punya masa untuk memikirkan hal-hal politik dan akhirnya tidak terlibat secara langsung kepada gerakan-gerakan baharu ini. Jadi mungkin kalaupun ada gerakan ini dan bakal ditubuhkan, perlu juga ambil kira dan perlu bersikap inklusif dalam semua latar dalam kalangan anak muda seluruh negara. Tidak boleh yang elit saja, tidak boleh yang punya latar safety net yang baik saja sertai. Perlu juga dilengkapi dengan mereka-mereka yang lain agar suara-suara anak muda ini boleh diketengahkan dengan baik dalam platform baharu
yang mungkin akan memberi tekanan kepada parti-parti politik yang lama untuk memberikan peluang lebih banyak kepada anak-anak muda dalam parti, walaupun parti yang tidak berasaskan anak muda. Itu pendapat saya. Terima kasih Farid. Sebelum saya lupa nak memaklumkan bahawa kedua-dua panelis kita ni, ya, untuk hari ini, ya, untuk bicara pada malam ini, mereka memakai baju-baju ataupun mewakili organisasi yang non-partisan. Ya, itu perlu dinyatakan. Cuma bagi pandangan-pandangan mereka itu dalam konteks politik, kan pasti tajuk ini terkait dengan orang muda sebagai stakeholders yang penting dan juga negara kita. Sir Farid sebut soal persiapan orang muda, proses perlu berlaku, penyampaian pada akar umbi dan lain-lain. Dan sama tadi Tarmizi pun menyebutkan tentang perlunya ada disruption dalam konteks hierarchical system political party yang ada pada hari ini. Cuma kepada saudara Tarmizi lah, ya, katakan ya, gerakkan. Saya tak pasti apakah bentuknya parti politik anak muda ni, apakah bentuk dia memang satu mass membership party ataupun bentuk dia non-membership party, kan, yang menjadi satu movement, ya, yang memang mendukung kepada anak muda di mana saja mereka berada, parti manapun, ya. Jadi kalau berlaku benda ni, sejauh mana saudara boleh orang kata apa, menjangkakan ia boleh bertahan berjangka panjang setakat mana, setahun, 2 tahun, tak nak tunggu konflik segala macam. Kemudian macam mana saudara boleh memastikan supaya ia tidak di-hijack? Pastilah nanti kalau timbul parti anak muda ataupun parti generasi baru atau apa sajalah namanya terkait anak muda ni, nampak dia punya good vibe dia. Kemudian retorikanya bagus, dapat sambutan, dan pastinya orang-orang parti ni perlukan sumber kewangan. Dan di situ ada dealingnya nanti. Sejauh mana akan di-hijack, sejauh mana dia boleh bertahan, itu kita nak tanya pandangan secara Tarmizi, silakan. Baik, terima kasih Fazril. Saya fikir ada beberapa perkara lah. Ini concern yang saya rasa jelas dan penting untuk kita bincangkan, khususnya berkaitan dengan masa depan parti orang muda ataupun parti anak muda yang mungkin akan diwujudkan. Baik, persoalan yang penting, saya fikir kalau tanya saya secara peribadi, adakah isu orang tua, orang muda ni akan selesai? Maksudnya adakah contoh sentimen, melihat bahawasanya sentimen orang tua sebab terlalu lama dalam politik, adakah sentimen ni akan selama-lamanya sesuai digunakan? Adakah tiba-tiba nanti mungkin sentimen ini berkurangan? Yang kalau berkurangan mungkin tiba-tiba sokongan terhadap parti anak muda itu akan berkurangan. Baik, saya melihat sebenarnya benda ni adalah parti anak muda, dia tak boleh selama-lamanya melihat kepada sentimen yang ada sekarang, sentimen orang tua, orang muda sekarang. Tetapi mereka perlu mencari identiti mereka sendiri, mereka perlu create apakah isu-isu yang mereka ingin champion ataupun yang ingin mereka bawa. Sama ada kalau dulu kita dengar tentang reformasi institusi sebagai contoh, kan. Jadi benda-benda yang berbentuk sistem, reformasi sistem ini kita perlu ketengahkan. Reformasi sistem, reformasi budaya, khususnya budaya politik, kita perlu ketengahkan dan perlu dijadikan satu nilai dan juga satu manifesto. Bukan hanya manifesto, tetapi satu praktis dalam parti politik itu sendiri. Kerana saya melihat kalaulah hanya ride ataupun hanya menunggang isu politik orang tua, orang tua ni akan pergi. Maksudnya orang tua ni akan selesai, dia akan keluar, akan tamat daripada politik itu sendiri. Dan apabila pula orang muda ni dia sampai satu usia yang lebih, adakah dia rasa benda itu sustainable untuk gunakan isu itu? Tidak. Mungkin mereka pula akan nanti ni, kan. Jadi apa yang saya nyatakan kat sini adalah mereka perlu, parti orang muda dia perlu kenal pasti apakah reformasi yang ingin dibawa, apakah agenda-agenda penting yang ingin dibawa untuk memastikan mereka dapat kekal relevan. Okay, itu yang pertama.
Dan saya rasa kekal relevan ini bukan hanya isu berkaitan dengan kuasa semata-mata, tapi ia juga berkaitan dengan idealism, isu berkaitan juga dengan orang kata apa, isu berkaitan juga dengan survival orang muda dalam konteks secara meluas. Sebab ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita tengahkan, sebab pada akhirnya kita tak nak orang muda hanya sekadar nama tetapi tidak ada kualiti. Baik, sebab itu saya fikir penting untuk kita kenal pasti apakah pillars, apakah beberapa kita kata apa, tiang utama yang perlu dibawa oleh anak muda. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan isu political financing. Sama ada nanti akan di-hijack oleh warlord ataupun oleh orang dan sebagainya. Kerana itu saya melihat bahawasanya antara agenda penting yang perlu dibawa oleh orang muda, parti orang muda bukanlah, antara salah satunya adalah berkaitan dengan political financing. Ataupun kita kata pendanaan politik. Pendanaan politik dalam konteks hari ini kita masih lagi belum ada secara tuntas apakah akta yang mengikat akta pendanaan politik. Kalau ada pun hanya sekadar di bawah ROS. Kita tak pernah ada satu akta untuk parti politik sebagai contoh. Kita tak pernah. Akta untuk pendanaan politik, parti politik. Walaupun pernah saya mendapat maklum ada cadangan sebelum ini khas untuk cuba pergi ke arah khusus untuk parti politik saja, tetapi ia masih belum berlaku. Walaupun kita tengok pada tahun sekitar 2016 di mana Datuk Seri Najib pernah, Kerajaan Barisan Nasional waktu itu pernah cuba untuk mengenengahkan idea berkaitan dengan pendanaan politik, tetapi ditentang oleh beberapa orang, oleh parti pembangkang waktu itu, di mana antara concern mereka adalah isu funders mereka, adakah funders mereka ini akan kehilangan bisnes dengan pihak kerajaan sebagai contoh kerana mungkin mereka sokong pihak pembangkang. Sebab kita kena ingat sebenarnya pendanaan politik ini, sebab itu saya ini adalah antara benda yang menjadi perbincangan hangat dalam kalangan orang-orang muda, di mana saya fikir pendanaan politik ni, katakanlah parti baru itu tertubuh, sewajarnya mereka perlu memastikan pendanaan politik mereka itu lebih transparent ataupun lebih mudah orang untuk mengakses apakah penggunaan daripada manakah sumber mereka itu datang. Kerana apa? Kerana ini akan berkait rapat dengan idealisme ataupun prinsip parti politik tersebut. Di mana kalau anak muda itu datang, parti anak muda itu kata konon mereka tak nak bawa rasuah sebagai contoh. Mereka hendak mengurangkan rasuah. Mereka tidak boleh hanya retorika saja, tapi mereka perlu menunjukkan praktis mereka. Bagaimana? Sebagai contoh, mereka perlu buat crowdfunding, kan? Mass crowdfunding daripada orang ramai, di mana orang-orang yang ingin memberikan sumbangan kepada mereka. Dan juga mereka pula mengambil kira, kalaupun tiba-tiba sebagai contohlah, adakah seseorang itu boleh menerima daripada satu ahli korporat secara jumlah yang banyak. Saya fikir ini pula parti anak muda ini perlu meletakkan had. Perlu ada satu prinsip untuk meletakkan had. Berapakah bilangan ataupun berapakah kewangan yang kita boleh terima daripada satu individu itu. Kerana apa? Kerana kalau kita dapat sedikit saja ataupun tak banyak yang dia boleh bagi, jadi nanti dia tak adalah tiba-tiba datang balik kat kita, tiba-tiba minta balik projek yang besar-besar sebagai contoh. Kan? Tak boleh, sebab apa? Sebab apa bilangan yang dia bagi tu tak ada signifikan yang besar ataupun kontribusi yang besar. Jadi saya fikir ini adalah antara dua benda penting yang parti anak muda perlu memberikan perhatian. Khususnya yang pertama adalah mereka tak boleh ride ataupun tunggang isu orang tua, orang muda, kerana mereka melihat mentafsirkan muda dalam konteks yang lebih progresif, yang bukan maksudnya literal tetapi lebih abstrak ataupun lebih, kita kata, pemikiran orang muda, pemikiran yang lebih progresif, lebih terbuka, lebih transparent, lebih percaya kepada idea-idea tentang reformasi, berbanding dengan hanya bercakap tentang retorika. Dan juga yang kedua adalah mereka perlu praktis, khususnya dari segi berkaitan dengan political financing. Ini adalah isu yang penting, perlu diberikan perhatian. Kerana antara salah satu sebab parti politik ini
ataupun orang-orang politik ini sangat banyak terlibat dengan rasuah adalah isu bagaimana mereka mendapatkan dana. Dan kerana itu saya melihat bahawasanya orang parti anak muda mereka tidak boleh hanya berretorika, tapi mereka juga perlu mempraktis setiap daripada apa yang mereka katakan. Baik, itu saja sementara ini. Terima kasih Tamizi nampak gayanya macam ada perbincangan yang panjang nak menubuhkan Parti Anak Muda ni. Ya, tapi saya nak cadangkan kalau jadi esok jangan lupa ajak Farid ya. Farid Senuri ni. Ya, orang Sabah, orang Sarawak yang ditinggalkan. Kita dah sampai kepada penghujung dah ya. So ada satu round lagi selepas ni, cuma soalan yang akhir untuk Farid. Farid, orang Sabah Sarawak ni saya tak pasti macam mana penerimaan terhadap orang muda dan mengetengahkan orang muda dalam konteks pelbagai bidang lah, serba-serbi di sana. Kalau kita melihat Akta Belia pun itu di Sabah dan Sarawak itu terkemudian baru nak disambut di sana kan. Majlis Belia Sabah pun agak terkemudian ditubuhkan. Apatah lagi Majlis Belia Sarawak langsung tak pernah ada sampai sekarang ya. Jadi macam mana harapan Sarah kalau ada parti politik baru ataupun gerakan anak muda yang peduli politik ini? Kalau wujud, ya macam mana partisipasi orang Sabah Sarawak, masyarakat baru ini, apa harapan kita dan bagaimana kalian boleh berperan serta dalam gerakan baharu ini? Baik, pertamanya kita kena faham yang bukan semata-mata gerakan politik kepartian boleh menyelesaikan segala senarai panjang masalahnya yang dihadapi baik di peringkat negeri ataupun di peringkat nasional. Ya, itu nomor satu. Kalau anak-anak muda pun berfikir bahawa cuma parti politik, cuma penglibatan politik kepartian boleh merubah negara, boleh merubah sesuatu yang buruk kepada yang lebih baik, itu suatu persepsi yang sudah bagi saya salah. Kalau anak muda pun bersikap begitu, karena pertama kena faham struktur masyarakat bagaimana. Kita perlu faham bahawa tidak semestinya cuma perubahan polisi mampu merubah nasib rakyat. Tidak semestinya begitu. Kerana gerakan-gerakan masyarakat, gerakan-gerakan community itu sangat mempengaruhi perubahan kualiti kehidupan masyarakat setempat. Yang merisaukan saya kalau tidak ada penglibatan anak muda di peringkat kemasyarakatan, hatta di komuniti-komuniti kecil mereka tidak boleh berperan serta, cuma mingle around dalam kelompok yang sama. Boleh jadi satu masa nanti bila mereka terlibat secara dalam politik pula, politik kepartian ini akan mereka dalam sfera yang sangat terhad. Mereka tidak dapat melihat bagaimana peranan NGO, bagaimana peranan community dan akhirnya bagaimana peranan ahli politik dalam membuat ataupun melaksanakan polisi-polisi baru. Itu yang pertama. Maknanya kalau persepsi itu sudah salah, besar kemungkinan benalah sebanyak mana parti politik anak muda yang hanya boleh dianggotai oleh mereka yang bawah 40 tahun contohnya, perubahan yang kita inginkan mungkin tidak akan dapat dicapai. Ya, maknanya seperti yang saudara Tamizi sebut tadi, hanya akan menjadi retorika yang dibincangkan berulang-ulang kali sehinggalah yang muda ini juga tua. Jadi beza antara muda tua ini tidak seharusnya, tidak wajar dikategorikan sebagai yang muda itu lebih berintegriti, yang lebih wibawa. Tidak boleh begitu. Ya, dia kena yang muda ini sudah faham bahawa penglibatan mereka itu signifikan. Dalam masa yang sama tidak perlu mencapai satu kata finale yang mengatakan cuma parti politik boleh merubah institusi ataupun mengangkat agenda reformasi institusi ataupun mau merubah nasib sosioekonomi rakyat seluruh Malaysia. Jadi itu nomor satu. Yang kedua, perlu juga sedia maklum bahawa isu politik dan juga isu pentadbiran negara ataupun negeri adalah dua perkara yang berbeza. Ya, kerana kalau penglibatan anak muda
terus terjun dalam bidang politik, kita ada kerisauan. Kerisauan contohnya seperti intention, the real intention of, saya tidak menafikan bahawa anak-anak muda kini ramai yang agresif dan sudah mendapat maklumat yang lebih meluas berbanding zaman-zaman yang terdahulu, mana mereka sudah cakna isu, contohnya kenapa perlu ada Dewan Rakyat, kenapa perlu ada Dewan Negara, kenapa perlu ada perubahan-perubahan dalam electoral list contohnya. Ada yang sudah sedia cakna. Jadi mereka ini boleh bicara hal-hal yang lebih terkehadapan. Tapi dalam masa yang sama, kalau pelibatan anak muda dalam gerakan politik cuma berasaskan populariti, maknanya populisme, hanya semata-mata mahu menidakkan politikus-politikus yang tua dan juga tidak berperanan dengan baik dan juga tidak menunjukkan tauladan yang baik, just untuk menidakkan mereka, itu sesuatu yang salah. Kerana perlu difaham bahawa perubahan yang ingin dibawa itu perlu melibatkan satu gerakan politik, yang keduanya maknanya perubahan dari segi pentadbiran, baik di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan. Jadi harapan saya untuk perubahan yang kita ingin bawa ini, baik adanya Parti Anak Muda ataupun tidak ada Parti Anak Muda, pastinya perubahan yang betul-betul impactful, bukan retorik macam saudara Tarmizi sebut, dan juga dilaksanakan dengan metod yang berkesan lah, maknanya tidaklah sekadar teori-teori, kerana bercakap itu mudah tapi pelaksanaannya itu yang sangat sukar. Jadi walaupun gerakan ini datang pada masa yang saya fikir tepat pada masanya, untuk satu, memberi tekanan kepada mereka yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan mereka yang memberi suri tauladan yang tidak manis di mata masyarakat secara keseluruhan. Tapi dalam masa yang sama juga, selain memberi tekanan, tetapi mereka juga kiranya memberi persaingan kepada parti-parti yang bersikap regresif, tidak progresif, tidak mau ubah apa-apa yang sudah sekian lama yang tidak berkesan. Jadi kedatangan gerakan ini sangat tepat pada masanya, walaupun kita masih boleh bincang panjang bagaimana kaedah, bagaimana dasar yang perlu diangkat, bagaimana budaya yang perlu dibawa oleh Parti Anak Muda itu sendiri. Baik, terima kasih. Diberi peluang, PRN nak bertanding tak? Jawab. Apa? Kalau diberi ruang dan peluang untuk pilihan raya negeri Sabah, nak bertanding? Macam? Jangan sembang saja. Kita tanding. Okey. Kita tanding. Pastikan Tarmizi mendukung dengan kelompok-kelompok parti anak lawan muda sampai menang. Baik, saudara sekalian, kita dah hampir sampai ke penghujung wacana kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang berperan serta. Cuma kita beri ruang dan peluang kepada dua orang panelis kita ini untuk menyampaikan kata-kata akhir mereka, sekitar 2 ke 3 minit bagi setiap panelis, sebagai suatu khulasah ataupun kesimpulan bagi wacana kita malam ini. Silakan, kita mulakan dulu dengan saudara Tarmizi Anwar. Baik, terima kasih Fazril selaku moderator. Saya fikir untuk menutup perbincangan kita pada malam ini adalah anak muda sepatutnya seseorang yang berani mengambil risiko. Jadi saya melihat bahawasanya perlu ada sekelompok ataupun orang anak-anak muda ini, kadang-kadang banyak mereka menyatakan bahawasanya mereka boring, muak, cemoh dengan politik yang lama ataupun politik orang-orang tua. Jadi saya fikir kalau ada peluang, sebenarnya anak muda perlu ke depan dan terlibat secara langsung, participate ataupun berpartisipasi secara langsung dalam proses politik tersebut. Saya nak echo ataupun saya nak bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Farid tadi, apabila Farid menyatakan bahawasanya parti politik bukan satu ataupun politik bukan satu-satunya medium untuk membuat perubahan. Saya setuju, kita ada banyak lagi ruang. Kita ada civil society organisation, kita ada
pertubuhan-pertubuhan pendidikan, kita ada banyak lagi aktor. Namun saya fikir kalau kita tengok dalam banyak kajian-kajian, antara kajian khususnya seperti kajian berkaitan dengan anak muda, sangat jelas berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam politik itu sangat kurang. Di mana kita tak boleh nafikan juga politik adalah salah satu sektor yang besar dalam pembuatan keputusan yang ataupun dasar awam yang memberi kesan kepada seluruh rakyat Malaysia. Tak kira lah sama ada rakyat Malaysia kita dalam negara ataupun luar negara. Kita kena ingat rakyat Malaysia kita luar negara pun terkesan dengan dasar-dasar yang dibawa oleh pihak kerajaan Malaysia. Baik. Apa yang saya nak nyatakan ataupun saya nak simpulkan kat sini adalah kalau anak muda itu diberi ruang, anak muda itu perlu terlibat, perlu berani, perlu terjun ke dalam bidang yang telah diberi ruang itu. Jangan takut ataupun kita kata apa, kena berani ambil risiko. Anak Malaysia ataupun orang muda di Malaysia ini perlu berani mengambil risiko sebab ini adalah satu benda yang sangat penting kerana ingatlah muda ini hanya sekali. Kalau kita tak ambil peluang pada ketika ini, kita tak akan dapat peluang-peluang seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walaupun kalau anda telah terlibat, anda mengambil risiko, berani mengambil risiko dan sebagainya, janganlah anda menyatakan mengambil ia sebagai satu take for granted lah, orang putih kata kan. Anda kalau betul-betul sudah terjun betul-betul, mendalami ilmu-ilmu politik, terlibat secara langsung, praktiskan idea-idea berkaitan dengan reformasi institusi, reformasi sistem, benda-benda yang sangat kita kata signifikan dalam perubahan untuk membaiki struktur ataupun landscape politik tanah air kita, khususnya juga terlibat sekali dengan budaya politik tanah air. Jadi kalau kita mengkritik generasi sebelum kita ataupun orang-orang yang berfikiran lebih, orang-orang muda tetapi berfikiran tua, kita kena datangkan dengan satu alternatif yang lebih baik. Bukan datangkan dengan alternatif yang sama baik ataupun sama teruk, tetapi kita perlu datangkan dengan alternatif yang lebih baik, yang lebih teratur, yang lebih transparent, yang lebih cekap, dan juga yang lebih mesra kepada masyarakat dan juga orang ramai. Jadi saya fikir anak muda jangan takut untuk bereksperimental, tetapi bereksperimental dengan tanggungjawab. Bukan hanya semata-mata bereksperimen, tetapi perlu datang dengan tanggungjawab dan juga perlu ada datang dengan orang kata apa, satu perancangan yang lebih teliti. Jangan semata-mata tak apalah kita buat, katalah parti anak muda tu kita buat, kita try dulu, jadi tak jadi lain cerita. Tak boleh. Try, buat betul-betul, masuk betul-betul. Kalau betul nak buat, dan juga paling penting adalah pastikan perancangan itu dengan lebih teliti supaya orang pun dapat mendapatkan keyakinan daripada orang ramai dan juga secara tak langsung cuba untuk mampu untuk melahirkan satu budaya politik yang baru, dan juga satu budaya politik yang lebih tercerah, yang lebih matang. Jadi dekat situ saya fikir anak muda semata-mata tidak boleh hanya bercakap, terlibat dan juga pastikan terlibat itu dengan tanggungjawab. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Tarmizi. Kami mendoakan terbaik untuk saudara dan rakan-rakan. Saya mohon maaf tadi ya. Jangan terasa hati yang saya sebut ada tokoh-tokoh tertentu itu jangan dinisbahkan kepada mana-mana pihak, sebab itu saya sebut ahli politik di Zimbabwe, negara lain. Ya. Dan kita menantikan Saudara Tarmizi di kancah pilihan raya umum ke-15 nanti. Kita lanjutkan dengan khulasah daripada Syekh Farid. Silakan. Baik, mungkin kesimpulannya cukup ringkas. Saya cuma bangkitkan 4 elemen yang saya sudah beberapa kali bangkitkan juga sebelum ini untuk tidak kisahlah politik dari kalangan anak-anak muda ataupun yang lebih veteran. Dia pertama perlu ada integriti, maknanya penglibatan anak muda ke lanjut usia ke dalam politik ataupun dalam mana-mana bidang yang memerlukan komitmen dan juga menggalas amanah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga lain ataupun rakyat. Perlulah didatangkan dengan integriti
yang telus dan juga mudah dalam ayat laymannya itu mungkin yang dilakukan baik di halayak ataupun di belakang tabir. Maknanya ada transparansi dan juga kekal dengan pendirian-pendirian yang tegas dan juga bersikap adil kepada semua, tidak mengira bangsa, kaum, agama ataupun umur, ya. Tidak patut ada perbezaan yang mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, perlunya ada kesetiaan, ya, kesetiaan perjuangan, kesetiaan pada contohnya kalau anak-anak muda terlibat sama dalam PRN kah, PRU kah, perlu ada kesetiaan terhadap perjuangan yang dibawa oleh parti, ya, karena dalam konteks politik Malaysia ini yang memberi watika ataupun memberi watika untuk bertanding itu adalah melalui parti politik. Jadi kesetiaan itu perlu jelas kepada perjuangan parti, bukannya kepada kepentingan pribadi yang hanya menguntungkan suatu pihak ataupun yang bertanding itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga yang saya pikirkan yang perlu ada adalah penyampaian. Maknanya terutama yang muda, yang dalam politik, ahli politik muda perlu tahu selok-belok bagaimana untuk memperbaiki cara kaedah penyampaian ataupun delivery system kita kepada kita punya major stakeholder, yaitu rakyat. Perlu ada kesiapsiagaan untuk memperbaiki bagaimana untuk memperbaiki cara kita menyantuni rakyat, cara rakyat memberi laporan kepada pihak pemerintah dan sebagainya. Jadi perlu disiapsiagakan dengan penglibatan anak muda dalam community, dalam contohnya sebelum masuk ke dalam bidang politik perlu terlibat sama dalam gerakan-gerakan kemasyarakatan agar tahu bagaimana untuk gerak kerja advokasi apa-apa yang kurang yang melibatkan kepentingan rakyat kepada pihak-pihak tertentu. Jadi dengan pengalaman itu akhirnya faham dan juga lebih mahir dalam selok-belok bagaimana kita mau memperbaiki kaedah kita menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat secara keseluruhannya. Kemudian yang keempat mungkin saya simpulkan sebagai perlu adanya keberanian. Ya, karena dunia politik ini banyak adalah dunia yang kita perlu menyantuni berbagai ragam manusia dan juga kepentingan manusia yang lain. Tidak semestinya kita menang itu kerana kita semata-mata muda dan juga akhirnya diangkat sebagai pemimpin tempatan ataupun pemimpin peringkat nasional, ya, karena semuanya mesti ada terkait juga dengan contohnya yang kita bincang panjang sebelum ini mengenai political funding, ya, bagaimana ahli-ahli perniagaan contohnya ataupun kalau crowdfunding 100% sekalipun pastinya ada sentimen yang dibawa oleh penyumbang itu kepada sesuatu agenda-agenda tertentu. Jadi kalau perlu ada keberanian untuk menidakkan dan juga perlu ada keberanian untuk memperjuangkan apa-apa yang terbaik untuk masyarakat secara keseluruhannya dan juga kekal dengan pendirian asal perjuangan-perjuangan yang cuba untuk diketengahkan dan tidaklah mudah untuk bersikap bertindak ataupun retreat daripada agenda asal. Jadi itu 4 elemen yang saya fikir perlu ada dalam setiap individu ataupun baik gerakan-gerakan politik ataupun kemasyarakatan supaya ada impact dan juga memberi kesan yang baik kepada rakyat terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Farid. Kita doakan Ustaz Farid tadi nak sebut PRN Pilihan Raya Negeri Sabah ini beliau bakal bertanding. Kita doakan yang terbaik bagi beliau. Cuma saya dengan rakan-rakan lain menasihatkan saudara berhati-hati dalam perjalanan ke arah perlawanan itu, kan. Ambillah langkah yang terbaik, ya. Walaupun pragmatik tapi harus komunikasinya bagus, ya. Harus ada perancangan yang teliti dan sebagainya. Saudara sekalian, dapat kita simpulkan beberapa perkara daripada perbincangan kita malam ini. Pertama, kenapa kita mewacanakan soal politik ni? Orang muda ni sekolah lah, tak payahlah sembang-sembang politik ataupun buatlah kerja apa, kan, cari duit ke apa, kan. Tapi kenapa kita mewacanakan perkara politik sebagaimana yang kita lakukan malam ini? Pasti ia berkait rapat dengan kehidupan kita dan juga masa depan kita.
Jadi seolah-olah macam kita sudah tidak punya kepercayaan kepada para politikus hari ini. Seolah-olah seperti berhakim kepada beruk. Kita harap beruk ni menghakimi kita. Tapi saya tak kata politikus kita beruk. Tapi seolah-olah pepatah Melayu berhakim kepada beruk. Akhirnya kita yang rugi, hasil yang kita selama ini kita usahakan dituai oleh orang-orang yang khianat. Perkara kedua, harus kita sedari bahawa pemain-pemain politik dalam negara itu bukan semata-mata orang-orang politik, politikus dan juga partai-partai politik. Tapi ia juga terkait dengan civil society. Saya yakin dan percaya orang muda ini sebenarnya salah satu daripada kelompok civil society yang akhirnya bangkit dan menciptakan suatu tekanan yang lebih kukuh, ya, yang jelas, ya, dalam bentuk mereka berpartisipasi terjun dalam kancah permainan, pertandingan politik itu sendiri. Jadi atas sebab itu bagi saya positif. Tadi minta maaf lah sikit-sikit rasa nakal sikit, kita cuit-cuit di sana dan di sini. Tapi pastinya ramai dalam kalangan orang muda optimis dengan kegiatan dan gerakan ini, ya, dan kita doakan yang terbaik untuk perancangan seterusnya. Pastinya ada ramai pemain di luar sana, bukan hanya satu kelompok saja merencanakan perkara ini. Jadi bersatu hatilah, ya, nego lah mana yang boleh. Kita cuba untuk disrupt sistem yang ada, cuba kita bagi tamparan kepada golongan-golongan yang berwenang dalam konteks politik negara kita pada hari ini. Saudara sekalian, kita telah bersiaran selama 1 jam 22 minit lebih, 23 minit kurang lebih. Saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang berperan serta menonton di laman FB, dan secara insya-Allah pada masa akan datang kita akan lanjutkan lagi perbincangan wacana ini. Kita tak mau dia jadi semata-mata suatu perbincangan yang habis di sini sahaja, ataupun jadi perbincangan yang semata-mata menjadi exercise intellectual, armchair thinking dan sebagainya, tapi dia harus diterjemah dalam bentuk aksi. Silakan untuk berbudaya politik baru, fokus kepada khidmat, ditunjangi dengan keikhlasan untuk negara Malaysia yang lebih baik dan berjaya. Sampai sini dulu kita bersiaran. Saya dengan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Farid dan juga saudara Tarmizi. Kedua-duanya adalah tokoh yang sangat kita hormati. Saya peribadi, saya juga mengenali mereka, orang yang kuat bekerja. InsyaAllah kalau jadi pemimpin, kalau bertanding kita confirm akan mendukung dengan seupaya kedua-dua tokoh ini. Atas kapasiti peribadi dan juga kawan-kawan kita akan mendukung. Dan kita harapkan ramai lagi, pastinya ramai lagi di luar sana yang berkebolehan, ada kapasiti dan capability yang baik demi negara kita yang tercinta. Saudara, bagi pihak Bitara dan Abim, kami mohon maaf kalau ada salah dan silap. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.